Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Ruaibah dan rakan-rakan sekalian yang akan menonton video ini. Nama saya Jason Kong dan saya merupakan daripada kumpulan 3 untuk Assignment Teaching and Learning Tools. Baik, sebelum saya menunjukkan Teaching and Learning Tools kumpulan kami telah memilihkan Google Sites sebagai Teaching and Learning Tools kumpulan kami. Hal ini kerana Google Sites adalah salah satu application ataupun web yang free of charge. Pelajar tidak perlu buat apa-apa pembayaran dan bolehlah guna pakai Google Sites dengan baik. Selain itu, Google Sites ini dia adalah simple dan senang untuk diguna pakai oleh pelajar. Pelajar yang kurang mahir dalam kemahiran ICT ataupun kurang mahir dalam teknologi seperti komputer ataupun telefon, mereka juga boleh guna Google Sites ini dengan baik dan senang. Okey, mari saya tunjuk Google Sites yang kumpulan kami buat. Okey, di sini kita boleh nampak tajuk kumpulan kami iaitu Skeletal System Disease. So, dalam homepage, ini adalah homepage dan dalam homepage kita ada beberapa information yang penting untuk pelajar. Dan setiap gambar ini menunjukkan information yang berlainan. Contoh, gambar pertama iaitu learning objective. Apabila pelajar dia klik masuk dan dia akan keluar page untuk learning objective. Dan learning objective ini dia menunjukkan objektif ataupun apa yang akan pelajar belajari daripada Google Sites ini, seperti identify and describe the disease in skeletal system dan sebagainya. So, selepas belajar dapati apakah objektif, mereka boleh tekan button di sini untuk back to the homepage. So, dia akan balik ke homepage. Dan gambar kedua adalah untuk teacher eye contact. Apabila pelajar tekan, page ini telah akan menunjukkan information teacher, iaitu guru-guru yang menghasilkan Google Sites ini. Dan di sini, pelajar akan nampak satu button untuk my email. Ini adalah untuk pelajar jika ada apa-apa persoalan yang mahu bertanya dengan guru tersebut, dia boleh klik dan akan keluarkan email kepada guru tersebut dan pelajar boleh masukkan persoalan ataupun apa-apa maklumat yang mahu memberitahu guru tersebut. Baik. Selepas itu, di sini kita boleh nampak lagi back to the homepage. Pelajar akan tekan dan dia akan balik lagi. Okey. Untuk pelajar yang yang first time buka Google Sites ini, dia kena isi attendance dulu. So, dia akan tekan dan akan pergi kepada Google Form untuk catat attendance mereka. Dan mereka perlu masukkan maklumat yang diperlukan. Baik, untuk gambar yang ketiga akan masuk kepada overview skeletal system. So, pelajar perlu tekan dan masuk. Baik, dalam page overview skeletal system ini, dia akan menerangkan apa itu skeletal system dengan ringkas. So, di sini adalah penerangan bagi skeletal system. Dan dalam skeletal system, dia ada bone types, dia ada function of skeletal system, dan dia ada juga bone shears. Apa itu shears yang ada dalam sistem skeletal system? Okey. Dekat sini dia ada dua gambar. Dua gambar ini adalah maklumat yang lebih lanjut untuk pelajar yang mahu mempelajari tentang overview skeletal system. So, pelajar boleh klik dan dia akan pergi kepada video tentang overview skeletal system. Dan bagi gambar ini pula, pelajar boleh klik dan dia akan pergi ke website yang menerangkan overview skeletal system dengan lebih jelas. Baik. Lepas tu kita boleh nampak di sini dia akan pergi kepada skeletal disease. Baik. Dalam skeletal system ini, disease skeletal system biasanya boleh dibagi kepada 3 kategori, iaitu disease yang characterized by bone fracture, yang kedua disease characterized by shears, yang ketiga
disease characterized by bone tissue. Ini adalah 3 utama kategori untuk bone disease. Baik, mari kita masuk kepada yang pertama, untuk disease yang pertama, iaitu bone fracture. Baik, apa itu bone fracture? Dalam page ini, dia telah menerangkan semua perkara tentang bone fracture. So, bone fracture, di sini kita boleh nampak apa itu bone fracture dan macam mana kita nak diagnoskan adakah kita dapati bone fracture atau tidak. Kaedah pertama adalah MRI dan seterusnya adalah CT scan dan juga X-ray. So, sini adalah penerangan untuk setiap cara untuk diagnoskan bone fracture. So, di sini kita pergi kepada simptom. Baik. Dalam page ini, dia telah menunjukkan apakah simptom bone fracture. Dan bone fracture ini, simptomnya biasanya adalah menunjuk daripada limited mobility, affected bone or joint, dan swelling ataupun pain. Dan di sini ada video yang menunjukkan simptom-simptom lain kepada bone fracture. So, pelajar boleh melihat video ini untuk mendapati adakah dia mendapati bone fracture atau tidak. So, di sini kita boleh nampak ada question. Kita tekan dan ada satu soalan untuk pelajar bincang semasa dalam kelas ataupun proses pembelajaran online. So, next, kita pergi kepada courses. Dalam kursus ini, belajar boleh belajari segala penyebab yang menyebabkan bone fracture, seperti trauma ataupun disebabkan oleh pathological fracture, iaitu disebabkan oleh disease dan menyebabkan tulang kita jadi tidak kuat, lemah ataupun rapuh. So, selepas courses, kita boleh pergi kepada type of fractures. So, dalam page ini, dia akan menunjukkan jenis fracture yang ada pada tulang. Di sini, dia menunjukkan kategori untuk bone fracture. Dan dia terbagi kepada 5 kategori. Dan setiap kategori bone fracture, dia ada bone fracture yang tertentu. Seperti position of the bone, dia ada non-displaced dan displaced. Dan juga completeness, orientation, penetration dan stress. So, pelajar dapat mempelajari semua maklumat tentang fracture yang berbeza di sini. Dan video ini adalah maklumat yang lebih lanjut untuk type of fractures. Dan sini boleh nampak question. Pelajar perlu membuat perbincangan untuk soalan ini. So, last kali untuk bone fracture adalah treatment. Baik, di sini pelajar boleh nampak first aid untuk bone fracture dan juga treatment untuk bone fracture yang diperlukan untuk menyembuh bone fracture ini. So, habis bone fracture, kita boleh pergi kepada disease characterized by shears. So, dalam sini dia akan membuat sedikit pengenalan tentang disease yang disebabkan oleh shears. Dan di sini kita boleh lihat click the picture. Click. Dan pelajar akan masuk kepada first disease untuk shears. Shears untuk disease yang disebabkan oleh shears. So, osteosarcoma adalah first disease yang disebabkan shears dalam kisah ini. Dan di sini ada sedikit pengenalan tentang osteosarcoma dan kaedah untuk kita diagnoskan untuk osteosarcoma, iaitu X-ray, CT scan, MRI dan bone scan. Dan simptom sarcoma, osteosarcoma juga boleh nampak di sini. Dan juga di sini ada satu video untuk pengenalan kepada osteosarcoma. Pelajar yang berminat boleh tengok untuk mendapatkan information yang lebih banyak. So, seterusnya kepada causes and types of osteosarcoma. Baik, dalam page ini, pelajar boleh mempelajari penyebab menyebabkan osteosarcoma dan juga apakah jenis osteosarcoma yang ada
seperti low grade, intermediate grade ataupun high grade. Dan setiap grade dia adalah mempunyai jenis osteosarkoma yang berbeza. Seterusnya kepada treatment untuk osteosarkoma. Dalam page ini telah menunjukkan treatment kepada osteosarkoma seperti chemoterapi ataupun surgery, radiation therapy ataupun surgery dan juga amputation. Dan seterusnya kita akan pergi kepada disease yang seterusnya, iaitu multiple myeloma. Dalam page ini telah menunjukkan telah menunjukkan sedikit pengenalan terhadap multiple myeloma. So di sini ada 4 gambar, iaitu overview, causes, signs and symptoms dan treatments. So pelajar boleh tekan untuk masuk kepada overview. Dan sini adalah overview kepada multiple myeloma. So bagi informasi yang lebih lanjut, pelajar boleh klik di sini untuk dapatkan maklumat multiple myeloma. So di sini ada video untuk menjelaskan multiple myeloma ini. Next, kita pergi ke seterusnya, iaitu causes. So causes, page ini akan menunjukkan causes, iaitu penyebab yang menyebabkan multiple myeloma. So di sini ada menunjukkan causes dan juga sini ada satu lembar, pelajar boleh klik untuk pergi ke website yang yang menunjukkan maklumat yang lebih banyak. Baik, seterusnya kita pergi kepada next, iaitu signs and symptoms kepada multiple myeloma. Dan sini telah listkan beberapa simptom kepada multiple myeloma, dan sini ada satu video untuk penjelasan kepada signs and symptom multiple myeloma. So di sini ada dua gambar yang link kepada website yang menjelaskan tentang multiple myeloma. So pelajar boleh klik untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas. So, next kita pergi kepada seterusnya, iaitu treatment kepada multiple myeloma. So treatment kepada multiple myeloma terbagi dua, iaitu chemoterapi dan radiation therapy. Sini kita boleh nampak treatment option for multiple myeloma. Kita klik dan dia akan keluar satu website yang menjelaskan treatment kepada option for multiple myeloma by stage. So balik kepada Google Site. Sini ada satu video sama juga terangkan tentang treatment kepada multiple myeloma by stage. Okey, kita pergi kepada bone tissue, iaitu kategori yang ketiga kepada bone disease. So sini ada sikit penerangan kepada disease bone tissue dan juga sedikit example untuk disease bone tissue seperti osteoporosis, osteomalacia, Paget disease dan osteomyelitis. So kita pergi kepada osteoporosis dulu. Next. Dan dalam page ini ada beberapa information terhadap osteoporosis. So sini ada 4, iaitu introduction osteoporosis, symptom, treatment dan juga causes. Kita pergi kepada introduction, klik, dan sinilah introduction kepada osteoporosis. Dan sini ada satu video, pelajar boleh klik untuk tengok osteoporosis punya pengenalan. Dan how to keep your bone strong and healthy. Sini adalah beberapa cara untuk mengekalkan kesihatan tulang kita. Next to the causes. Dalam page ini adalah causes kepada osteoporosis, penyebab kepada osteoporosis. Pelajar boleh baca dan memahami semua causes dan juga menonton video untuk lebih faham tentang causes osteoporosis.
Pergi kepada page yang seterusnya, iaitu simptom osteoporosis. Dan sini merupakan simptom kepada osteoporosis, dan pelajar boleh klik untuk mendapat maklumat maklumat yang berlebihan di sini. Dan sini adalah 4 habit yang yang kurang baik untuk yang akan mengakibatkan kepada osteoporosis ini. So next kepada treatment. So sini telah menunjukkan beberapa treatment untuk osteoporosis. Sini ada 4 jenis dan cara untuk prevent osteoporosis. Dan ini semua adalah cara untuk prevent osteoporosis. Baik, kita pergi kepada next disease yang seterusnya, Paget's disease. Baik, sekarang kita pergi kepada Paget's disease. Dan di sini dia ada 4 komponen, iaitu overview, causes, symptom dan juga treatment. So kita pelajar perlu pergi kepada overview dahulu. Dan di sini telah menerangkan overview kepada Paget's disease. So pelajar boleh baca dan memahami apa yang ada pada page ini. Dan sini ada satu arahan, just tap here. So pelajar perlu klik dan dia akan pergi kepada website yang menerangkan tentang Paget disease. Balik kepada Google site. Belajar selepas belajar tengok overview, dia klik di sini untuk back to the page Paget disease dan pergi kepada causes. Page ini adalah menerangkan tentang causes kepada Paget disease. So apa causes yang menyebabkan Paget disease, dan di sini dia pelajar boleh tengok ada tab here. So pelajar boleh klik untuk pergi kepada video yang menerangkan tentang causes kepada Paget disease. Baik, so kita back pergi homepage Paget disease, dan seterusnya adalah simptom kepada Paget disease. Dan di sini telah menunjukkan beberapa simptom kepada Paget disease. Dan sini ada sedikit slide untuk belajar baca. So selepas belajar memahami simptom kepada Paget disease, dia klik back to the homepage dan boleh klik sini untuk treatment kepada Paget disease. So treatment adalah page last kepada Paget disease. Dan sini menunjukkan beberapa beberapa jenis treatment kepada Paget disease ini. So sini ada lagi tab, pelajar boleh klik dan dia pergi kepada website yang menerangkan tentang Paget disease ini. Baik. Dan pergi bawah, di sini kita boleh nampak next disease, iaitu osteomalacia. So pelajar boleh klik dan akan pergi kepada page osteomalacia. So di sini ada juga 4, iaitu overview, osteomalacia, causes, symptom dan juga treatment. So, sama juga pergi kepada overview dulu. Dan sinilah menunjukkan overview kepada osteomalacia. Baik, di sini ada juga video untuk belajar tengok, menonton. Lepas itu, klik back dan pergi kepada causes of the osteomalacia. Dan page inilah adalah causes kepada osteomalacia. Sini boleh kita klik untuk maklumat yang lebihan. Lepas itu, back dan pergi kepada simptom osteomalacia. So, sini telah menunjukkan simptom dan pelajar boleh klik akan pergi kepada website yang menunjukkan simptom untuk osteomalacia. So, balik kepada Google site. Sini ada juga satu video yang menerangkan tentang sign and symptom of osteomalacia.
Selepas tu, create back, pergi kepada yang keempat iaitu treatment. Treatment sini kita boleh nampak treatment kepada osteomalacia. Sini ada beberapa treatment, boleh tengok melalui video. Pelajar boleh menonton video untuk memahami treatment kepada osteomalacia. Dan pergi kepada page yang seterusnya iaitu tips for healthy bone. Macam mana kita untuk mengamalkan tulang yang kuat dan sihat. Dan sini ada beberapa kaedah untuk menjaga tulang kita. So, pelajar boleh tengok dan baca dan fahamkan. Dan last sekali adalah kepada penilaian iaitu question. So, selepas proses pembelajaran dan semua topik dan subtopik sudah dibaca dan dibelajari oleh pelajar, dan mereka perlu klik sini, ada satu link akan pergi kepada work wall. Ini adalah satu web untuk membuat quiz. So, pelajar boleh masukkan nama mereka dan start. Dan sini akan mengeluarkan satu set soalan untuk pelajar menilai kefahaman mereka tentang tajuk ini. So, kita back dan balik kepada homepage. So, bagi pelajar yang kali pertama menggunakan website ini, saya cadangkan mereka start dengan satu persatu. Contohnya, learning objective, lepas tu teacher contact, student attendance, dan masuk kepada overview skeletal system dulu, supaya tidak terlepas mana-mana topik yang penting. Dan untuk revision kepada pelajar yang sudah banyak kali tengok website ini, dia boleh terus tekan topik dan subtopik yang diperlukan di sini untuk mendapatkan maklumat yang mereka nak. Contoh seperti bone fracture, dan saya boleh terus mendapatkan maklumat yang saya nak seperti symptom atau causes atau type atau treatments. Baik. Ini adalah hasil kerja Google Site kepada tajuk Skeletal System Disease kumpulan kami. Sekian daripada saya. Terima kasih.